Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai ke penghujung Ramadan. Dan insya-Allah hari ini adalah Jumaat yang terakhir kita dalam bulan Ramadan, dan moga Allah SWT mempertemukan kita semula selepas sebahagian besar daripada kita pulang berhari raya setelah lebih 2 tahun kita terpaksa beraya di rumah. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya rasa ada 2 perkara yang akan saya kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian, iaitu beberapa perkara yang boleh kita semak kembali daripada apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Moga-moga kita merasakan apa yang kita buat sepanjang bulan Ramadan itu menepati kehendak yang digariskan oleh agama. Dan perkara yang kedua, sedikit mengenai pengukuran terhadap sikap kita setelah mana kita meninggalkan Ramadan dalam beberapa hari nanti. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita pergi kembali kepada Al-Quranul Karim, kita akan dapati Al-Quranul Karim apabila menyebut mengenai puasa disebut dengan 2 perkataan. Perkataan pertama, Allah sebut kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, iaitu digunakan perkataan as-shiyam. Kemudian sekali lagi Al-Quranul Karim menyebut mengenai puasa menggunakan perkataan as-shaum, iaitu apabila Maryam dan juga Zakaria berada dalam situasi yang getir, maka beliau menyebut inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Allah untuk berpuasa. Jadi dalam bahasa kita, sama ada disebut dengan as-siyam, kita terjemah dia dengan puasa, kita sebut dengan as-saum pun diterjemah dengan puasa. Para ulama tafsir mengatakan pada kehendak bahasa Arab, apabila disebut as-siyam, ianya berpuasa dalam dimensi tertentu, manakala as-saum pula ianya bermakna berpuasa dalam dimensi yang lain. Ulama tafsir mengatakan apabila disebut as-siyam, ianya bermaksud kita berpuasa secara fizikal, iaitu tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adapun apabila disebut dengan perkataan as-saum, ianya bermaksud kita melakukan ibadah puasa dengan mendidik rohani kita. Antaranya ialah kita tidak berbicara, kita tidak memandang, kita tidak mendengar. Jadi perkara-perkara yang berkait dengan rohani itu, jika ianya berpuasa disebut dengan as-saum. Perkara yang berkait dengan fizikal, jika ianya berpuasa disebut dengan as-siyam. Maka memahami akan falsafah itulah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa orang yang berpuasa itu boleh dibahagikan kepada 3 kelompok, iaitu puasa orang awam, puasa orang khusus dan puasa orang yang lebih khusus.
pada faham saya apabila membaca kenyataan itu berkali-kali, Imam Al-Ghazali tidaklah bermaksud bahawa kita seharusnya berada pada satu level puasa sampai bila-bila. Sepatutnya kita cuba memenuhi puasa dengan makna yang sebenar, seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran dengan makna as-siyam dan juga as-saum. Jadi saya cukup berkeyakinan dengan program-program yang telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan, kita telah berjaya melalui puasa tadi dengan makna as-siyam, iaitu tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan kita juga telah melalui satu proses dalam erti kata as-saum, iaitu kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang berdosa, kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengar sesuatu yang dosa, dan begitu juga kita kurang berbicara kerana itulah yang dikehendaki daripada puasa tadi. Perkara yang kedua, tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, apabila kita berpuasa, kita mula belajar satu perkara yang kita tak belajar daripada ibadah lain, iaitu kita belajar mengasingkan diri ataupun menjarakkan diri kita daripada elemen-elemen yang membinasakan kita. Saya secara peribadi di awal bulan puasa itu sakit dan masuk ward, dan alhamdulillah setampur dengan puasa hilanglah 7 kilogram. Sebab jauhkan diri dari makan, jauhkan diri dari air manis, sebab luka takut buruk, kena potong dan sebagainya. Jadi bermaksud tuan-tuan, satu perkara yang kita belajar dari bulan puasa ialah menjarakkan diri kita. Dan kita alhamdulillah di bulan puasa kita telah berjaya menjarakkan diri kita daripada makanan yang memudaratkan kita. Dan nampaknya tubuh kita makin sihat. Dan saya rasa tubuh kita amat berterima kasih. Cuma tubuh kita tak dapat bercakap, lidah dan mulut saja yang bercakap. Di mana tubuh mengatakan terima kasih kepada Tuan kerana Tuan sudah kurang makan, kurang minum, maka kami sihat dan kami dapat beroperasi dengan baik. Moga-moga raya nanti janganlah kita balas dendam untuk mengqada apa yang telah kita tidak lakukan di bulan puasa itu. Selain daripada itu juga, di bulan puasa kita sudah mula menjarakkan diri kita dari perkara yang melalaikan kita. Dan saya cukup yakin pastinya lah kita sudah kurang sangat-sangat buka televisyen. Kita sudah tengok lagi Netflix, kita tak itu dan ini, maka rasanya jiwa kita lebih tenang kerana kita mendapat kawan baru. Apabila kita menjarakkan diri kita daripada kedosaan, secara automatiknya kita akan mendapat kawan baru. Kawan baru kita adalah Al-Quranul Karim. Kawan baru kita adalah solat. Kawan baru kita ialah Qiyamul Lail. Kawan baru kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cukup yakin tuan-tuan yang ada di depan saya, kita telah memburu Lailatul Qadar seawal pada 20 Ramadan lagi. Saya secara peribadi saya dah tak percaya kepada malam ganjil kerana tak tahu ganjil mana. Setakat yang saya tahu Lailatul Qadar hanya ada satu versi sahaja. Dia tak ada versi Thailand, versi Malaysia dan versi Singapura. Jadi kalau zaman Nabi Lailatul Qadar itu boleh turun hari ganjil kerana tarikh puasanya satu. Sekarang tarikh puasanya dah berbeza. Kalau tuan-tuan tunggu malam ganjil, takut ganjil dekat sini, genap dekat lain. Ganjil tempat lain, genap dekat sini. Jadi kita mengambil satu sikap yang tidak merugikan kita. Sejak daripada 20 Ramadan yang lalu kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dan saya yakin dengan kita melakukan begitu, kita ada pengalaman baru, iaitu pengalaman kita duduk dengan Allah. Pengalaman kita merasa begitu tenang untuk mengadu segala masalah kita kepada suatu kuasa yang boleh dipercayai. Pengalaman kita merasakan untuk mudah berbicara dengannya,
pengalaman yang memberi kita 1001 ketenangan yang tidak pernah kita rasai sebelum ini. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, itu adalah suatu perkara yang telah kita kecapi dalam bulan puasa, di mana apabila kita mengelak ataupun menjarakkan diri kita daripada perkara-perkara yang membawa kita kedosaan, secara otomatiknya kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah yang akan memberi kita ketenangan. Maka diharapkan dengan kedatangan Syawal pada minggu hadapan, janganlah kita menukar pula jarak kita daripada Allah dan pergi kepada perangai yang lama, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, la yusahibuka illa mu'min wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan orang yang berkawan dengan kamu itu melainkan orang-orang yang beriman, dan janganlah makan makanan kamu itu melainkan orang-orang yang bertakwa. Maksud kenyataan itu tidaklah bermaksud apabila kita menyambut hari raya, kawan-kawan kita yang non-Muslim ataupun orang yang masih nakal itu tidak boleh datang berumah kita, datang beraya di rumah kita. Tapi maksudnya jangan kita berkawan dengan mereka dengan kawan yang sebenar-benarnya, kerana kawan yang sebenar-benarnya telah kita temui di dalam bulan-bulan Ramadan ini. Kita telah beribadah kepada Allah, kita sudah dekat dengan Dia, maka kekalkanlah keadaan itu dan jarakkanlah kita daripada mereka-mereka yang akan membawa kita kepada kedosaan. Alhamdulillah, dalam beberapa siaran sebelum berbuka puasa saya mengikuti di rancangan TV1, ada satu tajuk bicara sebelum berbuka puasa. Dijemput beberapa artis dan kebanyakan artis-artis itu yang dapat mengekalkan taubat ataupun istiqamah mereka, hampir semua mereka mengatakan mereka perlu menukar kawan. Kalau mereka berkawan dengan kawan-kawan yang mengajak mereka untuk kembali kepada kedosaan lama, maka mereka tidak akan kekal untuk terus bertaubat dan mengampirkan diri kepada Allah. Tetapi ada sebahagian besar mereka yang menukar kawan, daripada kawan-kawan yang mengajak mereka kepada dosa, kepada kawan-kawan yang mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka oleh kerana itu saya haraplah tuan-tuan semua kita sudah mula belajar duduk dengan Allah pada waktu malam. Bermula dari maghrib lagi kita dah solat jemaah, dan kita telah meninggalkan makan yang banyak, maka kita merasa begitu selesa berada dengan Allah apabila solat isyak berjemaah, kita bertarawih, dan kita tidur lebih awal untuk kita bangun pada sahurnya nanti untuk terus lagi beribadah kepada Allah. Maka suasana seperti itu adalah suasana yang mengajak kita kembali kepada fitrah semula jadi tadi. Maka oleh kerana itu saya berharap paling-paling lama kalau kita nak balik asal pula pun biarlah tunggu 1 Muharram nanti. Janganlah 1 Syawal tu dah balik asal dah. Maka itu menunjukkan bahawa apa yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan itu kurang kemenjadiannya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, perkara yang ketiga yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari ini ialah mengenai apa yang akan kita lakukan apabila Ramadan itu berakhir. Antara perkara yang sepatutnya kita lakukan adalah kita mesti berhasrah, kita mesti berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan doa kita untuk kita bertemu dengan Ramadan lagi. Kerana itu menunjukkan bahawa kita mendapat sesuatu dari Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata baginda, raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan wa tamma Ramadan wa lam yughfar lahu. Malang dan rugilah seorang itu apabila Ramadan itu datang, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia tidak dapat apa-apa daripada Ramadan. Ada orang kita jumpa, dia terkejut, nak raya dah. Bermaksud dia tak tahu 1 Ramadan bila, 15 Ramadan bila, 20 Ramadan, dia tak tahu. Kalau kita tanya dia semalam, semalam Lailatul Qadar, ya ke? Rasa macam belum lagi kot. Jadi bermaksud ada orang yang macam tu, dia menggambarkan sikapnya terhadap Ramadan, maka kita tidaklah
berhasrat untuk menghukumnya, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang diri seseorang itu. Tetapi bagi mengukur diri kita, maka amat malanglah apabila Ramadan itu ingin berlalu, kita tidak dapat sesuatu. Tapi kalau tuan-tuan dapat mengira, paling kurang 10 jari yang ada pada tuan-tuan itu dapat menghitung kesemuanya apa yang kita buat. Alhamdulillah, tahun ini saya ada bagi orang buka puasa. Alhamdulillah, tahun ini saya khatam Quran. Alhamdulillah, tahun ini saya tak tinggalkan tarawih. Alhamdulillah, tahun ini isyak dan subuh saya sembahyang berjemaah. Alhamdulillah, tahun ini saya menghubungkan silaturahim. Pakcik saya yang dah lama saya tak telefon, saya pergi ziarah. Alhamdulillah, tahun ini saya ada membiayai beberapa anak yatim untuk membeli baju raya. Alhamdulillah, tahun ini saya lunaskan zakat-zakat saya dan begitu apa-apa hutang saya dengan manusia. Alhamdulillah, tahun ini saya dapat beribadat pada 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dapat menghitung paling kurang 10 perkara yang ada tuan lakukan sepanjang Ramadan ini, maka kita tidak termasuklah daripada apa yang dinyatakan oleh baginda, raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan wa tamma Ramadan wa lam yughfar lahu. Malang dan rugilah seorang lelaki itu apabila datang Ramadan dan Ramadan berlalu, dia langsung tidak mendapat apa-apa manfaat daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, dalam kitab tasawuf ada dinyatakan bahawa seseorang itu apabila dia bersusah payah melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka ada beberapa clue ataupun tanda yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tadi terima ibadat yang dia lakukan. Saya bukanlah seorang wali Allah yang boleh mengesahkan ibadat tuan-tuan Allah terima ataupun tidak. Cuma adalah sikit maklumat dibaca dari tulisan orang-orang tasawuf mengatakan bahawa apabila kita selesai melakukan suatu perkara yang sukar, dan kita tahu dalam bulan Ramadan ini cukup sukar, hampir sebulan kita lenyek kita punya nafsu, hampir sebulan kebanyakan kehendak nafsu itu kita nafikan. Nafsu nak makan kita nafikan, nafsu nak minum kita nafikan, nafsu nak itu dan ini kita nafikan. Ianya cukup sukar bagi nafsu tadi ingin meminta sesuatu di bulan Ramadan. Jadi oleh kerana kita alhamdulillah berjaya melakukan sesuatu yang besar itu, maka setidak-tidaknya rasanya kita mahulah tawaran yang Allah SWT berikan, yang telah diberitahu oleh ustaz-ustaz di awal Ramadan dahulu. Kalau boleh saya sebut kembali, paling kurang di bulan Ramadan ini ada 5 tawaran yang kita akan dapat apabila kita keluar daripada Ramadan. Pertama, Allah SWT janjikan kepada kita iaitu pengampunan dosa terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, ganjaran pertama. Ganjaran kedua yang Allah SWT janjikan kepada kita pada bulan Ramadan ialah di setiap malam bulan Ramadan akan dibebaskan 50,000 manusia daripada senarai api neraka. Jadi kalau satu malam ada 50,000 kali dengan 30 bermaksud lebih kurang 1.5 juta agaknya kot. Kita 1.5 juta ke apa? Okeylah, lebih kurang macam itulah manusia tadi dibebaskan dari api neraka. Harap-harap nama kita termasuklah dalam senarai mereka-mereka yang dibebaskan dari api neraka. Bila saya sebut begitu ya tuan-tuan, ada seorang pelajar saya dekat universiti, dia kata, Ustaz buruk sangkalah dengan saya. Kenapa pula? Yalah, Ustaz kata tawarkan pembebasan dari api neraka. Ustaz tahu mana saya masuk neraka? Lah, saya kata, saya tak kata pun awak masuk neraka. Cuma kita akan dapat tiket bebas dari api neraka.
Kamu pernah naik kapal terbang tak? Oh, pernah. Jadi bila kamu pernah naik kapal terbang, kadang-kadang ada voucher yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan itu, maka voucher itu walaupun kamu dah beli tiket, kamu boleh tukar dengan beberapa perkara yang kamu dapat. Maka oleh kerana itu, janganlah tuan-tuan rasa, saya rasa Ustaz, saya dah masuk syurga kot. Jadi tak payahlah offer tu bagi dekat orang lain. Apapun terpulanglah pada tuan-tuan, yang penting itu ada tawaran untuk orang dalam bulan Ramadan. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan gandaan pahala, di mana disebut dalam satu riwayat, amalan sunatnya itu diganda dengan seperti amalan wajib, dan amalan wajib itu diganda berkali-kali ganda. Apatah lagi kalaulah semalam adalah malam Lailatul Qadar, rasanya siapa yang menghidupkan malam semalam, ianya akan rasa begitu bermakna, kerana segala amalan kita yang kita lakukan pada malam semalam, ianya diganda sampai 80 tahun. Itu suatu yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan yang keempatnya tuan-tuan, apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita masuk ke dalam syurga, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluha illa shaim. Dalam syurga itu ada satu gerbang yang diberi nama Rayyan. Tidak akan melalui gerbang tersebut melainkan orang yang berpuasa. Dan yang terakhir sekali ialah apabila seseorang itu berpuasa dan dia menanti untuk berpuasa untuk pada tahun akan datang, maka dia akan diampunkan semua dosa di antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan lagi usia kita, bukan untuk kita melakukan dosa, tapi usia kita dipanjangkan untuk kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dan kita dapat mengulangi ibadah yang kita lakukan seperti mana yang kita bilang tadi. Kita dapat menjauhkan diri kita daripada makan minum. Kita mula mendekati masjid. Kita bertemu dengan kawan-kawan baru yang berasaskan kepada keimanan kepada Allah. Kita membaca Al-Quranul Karim. Kita melakukan solat tarawih, di mana suasana itu hanya ada pada bulan Ramadan, dan kita merindui akan kedatangan bulan tersebut. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah salatu ila salah, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadanun ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna izajtunibatil kabair. Menanti di antara dua solat, menanti di antara dua Jumaat, dan menanti di antara dua Ramadan adalah sebab untuk orang itu diampunkan dosanya selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Perkara yang seterusnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita menyambut hari raya, lazimnya orang Melayu ini ada beberapa budaya ataupun perbuatan mereka yang agak pelik lah. Dan saya tak kata salah, cuma agak pelik. Dan tak semestinya pelik itu suatu yang salah. Tetapi apapun dia tetap pelik. Saya belajar di banyak juga negara selain daripada Malaysia. Saya dapati orang lain tak ada pun buat macam kita. Apapun, terpulanglah kepada tuan-tuan untuk teruskannya. Cuma pesan saya dalam melaksanakan ataupun meneruskan budaya kita itu, ada baiknya kita semak sedikit supaya budaya yang pelik kita buat itu tidaklah tersasar daripada kehendak agama. Antaranya ialah orang Melayu suka pergi ke kubur pagi raya. Saya pun tak faham ya, kenapa orang Melayu pergi ke kubur pagi raya. Orang lain raya juga tuan-tuan, Cina raya tapi dia tak pergi kubur tuan-tuan. India raya tak pergi kubur. Orang Melayu je pergi kubur. Saya ada tanya kawan saya, apa justifikasi orang Melayu pergi kubur pagi raya? Dia kata sebab orang Melayu ramai mati hari raya. Betul lah ya? Mati main merecun, mati berlanggar, macam-macam. Jadi dah mati itu mood sedih itu mungkin jugalah begitu. Jadi oleh kerana kita pergi ke kubur pagi raya, kalau nak dilihat kepada amalan dulu-dululah ya, sebab amalan kita ni makin tepat dengan orang dulu-dulu, makin betul lah. Kita dapati bahawa tak ada nas yang menunjukkan bahawa gesaan ke kubur pagi raya. Tak ada pun Nabi kata
Pergilah ke kubur pagi raya dapat begian. Jadi mungkin ada sebab, ya, ada sebab orang Melayu buat begitu, dan saya tidak berhasrat mengkritik budaya itu. Cuma saya ingin berpesan pada tuan-tuan, dalam agama kita setiap ibadah yang kita buat dia ada tujuan. Apabila kita melakukan ibadah tersebut tidak mencapai tujuan tersebut, maka lebih baik tak payah buatlah. Jadi kita buat itu supaya kena dengan tujuan. Daripada beberapa nas yang ditemui, dinyatakan bahawa tujuan kita pergi ke kubur, ada dua je tujuan kita pergi ke kubur. Pertama, kita pergi ke kubur kerana ingin menziarahi si mati. Okeylah, ya, mak kita, ayah kita meninggal dunia, kita ziarah dia. Itu tujuan pergi ke kubur. Yang kedua, kita pergi ke kubur kerana ingin mengingati mati. Kita sendiri pun nak ingat pada mati, maka kita pun pergi ke kubur. Tak ada tujuan lain, ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak memandai-mandai pergi buat tujuan ketiga, keempat, tuan-tuan dituntut untuk mengemukakan nafs. Tuan-tuan ambil mana? Ada orang kata, saya pergi kubur nak sambung silaturahim. Silaturahim kat rumah, tuan-tuan. Takkan pergi kubur bawa kek, bawa biskut raya, bukan dia. Jadi silaturahim kat rumah ni, tuan-tuan, bukan kat kubur. Jadi oleh kerana dua tujuan itu yang wajar dipertahankan apabila kita pergi ke kubur, maka mari kita tengok bila kita pergi ke kubur. Jika kita pergi ke kubur pada hari raya itu, dia menafikan dua tujuan tersebut, maka saya cadangkan tuan-tuan, kita tukarlah masa. Jangan pergi masa tu, pergi masa lain. Bukan salah pergi kubur tu. Saya secara peribadinya, saya akan pergi ke kubur kalau kita raya hari Selasa, hari Senin saya pergi ke kubur. Lazimnya lepas subuh. Supaya tak ada siapa ganggu saya. Kalau saya pergi pagi raya, semua orang perempuan pergi ke kubur, dia pakai baju raya. Baju tu kan mahal. Lepas tu kubur kita pula banyak kemucuk. Jadi bila kubur banyak kemucuk, si perempuan ni mestilah selok kain dia, supaya tak kena kemucuk. Jadi kita yang baca Yasin tu tak habis. Waja'alna pasti seorang lalu waja'alna mim waja'alna. Bila nak habis Yasinnya? Betih lalu, betih kecil, betih besar, betih gajah, betih macam-macam duk lalu kat depan. Jadi tak ingat, matilah. Jadi supaya pergi ke kubur tadi mencapai matlamat, pergilah pada waktu yang tak ramai orang. Mungkin sehari sebelum raya ataupun mungkin petang hari raya. Tuan-tuan pilihlah, saya tak baru sebut kubur mana-mana. Tuan-tuan tengoklah keadaan kubur tadi. Jika ramai sangat orang, maka kita tangguhlah dulu. Kerana pemergian kita ke kubur itu selepas raya tak ada apa-apa offer pun. Tidak kata siapa pergi pagi raya, mak ayah kita diampunkan. Tak ada apa-apa offer pun. Jadi kalau kita pergi matlamat tidak tercapai, maka sesuatu yang pada saya pergi dengan tujuan yang baik tetapi tak capai dan dapat benda lain, maka tukarlah pada tarikh ataupun masa yang lebih sesuai. Itu komen saya. Dan mungkin juga pada hemat saya lah, ya. Saya rasa orang Melayu ini bila raya dia sedih sebab irama yang dipilih untuk raya tu irama Melayu asli. Betul kan? Kalau kita tengok lagu raya Sani Sahuri, betul kan? Ma'arik li sukun tu panjang, dia tarik panjang. Lepas tu mari masjid pula, Tok Bilal, Tok Imam, semua tua-tua belaka, nadanya Melayu asli. Allah. Jadi sedih tadi bila dia menyelubungi pagi raya, mulalah nak ingat orang mati itu, tuan-tuan. Sedangkan pada pagi raya kita disuruh gembira kerana kita menang melawan nafsu dan syaitan di bulan Ramadan tadi. Jadi apapun saya tidak berniat untuk condemn budaya kita kerana saya juga orang Melayu, cuma meminta kita supaya berfikir selebih wajar sedikit. Apatah lagi kubur dekat Kiara ni ramai sangat orang pergi kubur pagi-pagi raya. Biarlah orang lain pergi dulu bila keadaan dah agak tenang sedikit, dah kurang orang, kita pergilah. Kerana kita pergi ingin menziarahi mak ayah kita yang meninggal dunia dan kita tidak mahu menunjuk-nunjuk pada sesiapa.
Kita mahu duduk di sana, mengenang masa-masa kita dengan mak ayah kita, memberi beberapa bacaan Al-Quran sebagai hadiah kepada mereka dan menginsafi akan kematian itu juga akan datang kepada kita. Maka carilah waktu yang sesuai, kerana bukan pergi ke kubur untuk melaram, tunjuk isteri kita pakai baju mahal, pakai gelang ataupun barang kemas mahal. Kalau nak tunjuk juga, kita pergi dekat tempat lain, bukannya di kubur tadi, kerana kubur itu adalah tempat untuk kita mengingati mati dan menziarahi orang mati. Jadi itu saya rasa boleh tuan-tuan semaklah, semoga kita tidak menyimpang jauh sangat daripada tujuan yang dimaksudkan oleh agama kita. Adapun perkara yang terakhir ingin saya sebut ialah apa yang disebut dalam istilah agama kita futur. Futur tu maksudnya kendur, ya. Kalau dalam bulan Ramadan kita punya keaktifan ibadat itu agak tegang. Kita sembahyang isyak dan subuh berjemaah, kita baca Quran, kita tarawih, kita berzikir, maka ianya menggambarkan tegangnya iman kita tadi menjadikan kita begitu aktif. Dan bila selepas pada puasa berlalu, maka akan berlakulah kekenduran. Maksudnya kalau dulu kita mungkin duduk 2-3 jam di masjid pada waktu malam, tapi bila dah datang Syawal, perkara itu sudah berubah. Jadi bila berlakunya kendur iman pada bulan Syawal nanti, tuan-tuan janganlah sedih sangat, kerana banyak faktor kendur itu berlaku. Salah satu faktornya di bulan Ramadan syaitan kena rantai. Bulan Syawal syaitan dah masuk bekerja balik. Jadi jauh sangat beza, tuan-tuan. Di bulan Ramadan semua orang puasa. Di bulan Syawal jarang-jarang orang puasa. Jadi di bulan Ramadan siapa tak puasa kena tangkap. Di bulan Ramadan siapa puasa kena perli. Jadi dia berbeza sangat. Jadi oleh kerana berbeza, saya tidak mampu untuk mengajak tuan-tuan mempertahankan seperti Ramadan, kerana itu sembang kosong, sebab saya pun tak mampu buat. Apa yang saya ingin nyatakan kepada tuan-tuan adalah beza di antara kita kendur dengan kita tinggal. Maksudnya janganlah kita tinggal langsung apa yang telah kita buat di bulan Ramadan. Misalnya kita lihat agama kita kata sesiapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Maksudnya agama kita pun tak suruh puasa 30 hari bulan Syawal. Sebabnya satu Syawal siapa puasa haram, sebab kita kena beraya. Jadi tak mungkin orang berpuasa 30 hari bulan Syawal. Jangan memandai-mandai. Cuma jangan tinggal langsung. Maksudnya jangan tinggal langsung puasa, jangan tinggal langsung baca Quran, jangan tinggal langsung sembahyang dan sebagainya. Kalau tuan-tuan masih boleh mempertahankan perkara itu sehinggalah ujung-ujung dekat nak Ramadan balik barulah dia dah tinggal, maka itu dia panggil biasalah, tuan-tuan. Sebab yang ceramah ni pun lebih kurang tu jugalah, tuan-tuan. Jadi bermaksud ada beza ya, tuan-tuan, antara kendur dengan tinggal. Jadi janganlah Quran yang kita buka dalam bulan Ramadan itu bila datang Syawal kita letak dia di atas para yang paling tinggi supaya tak ambil. Kita letaklah di meja dekat kerusi kita itu, tetap di situ. Cuma mungkin pada bulan Syawal agak kurang sedikit kerana orientasi ibadat kita sudah berbeza. Dalam bulan Ramadan orientasinya ialah kita mengelak dari manusia. Dalam bulan Syawal orientasinya kita diminta untuk menziarahi kaum keluarga, diminta untuk menziarahi sahabat handai. Lebih-lebih lagi dah 2 tahun kita tak jumpa kawan-kawan. Maka yang ada duit tu buatlah rumah terbuka. Cuma janganlah lupa WhatsApp saya untuk jemput bersama. Moga kita boleh menghadapi ataupun melalui bulan puasa bulan raya nanti dengan penuh riang gembira. Walaupun kita dibenarkan untuk berada dalam kelompok yang ramai, tapi tuan-tuan sekali-sekala pergilah juga ke laman web Kementerian Kesihatan, kerana COVID itu benar. Mati disebabkan COVID juga adalah benar. Bagi yang berumur 60 tahun, dapatkanlah dos yang keempat, kerana lepas raya katanya kena bayar kalau siapa nak ambil. Jadi oleh kerana itu sama-samalah kita jaga jarak, jaga semua yang akan
menyebabkan kita tidak selesa selepas raya nanti. Semoga kita pulang dan bertemu lagi dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala merestui kita kerana kita begitu serius di bulan Ramadan, dan dalam bulan Syawal walaupun kita gembira menyambut kemenangan Ramadan, kita juga tetap menjaga SOP dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.